السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا بالحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan perkataan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam, dan ia juga ditiup ruh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengata Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan ia demikian, supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jiwalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan cukuplah Allah menjadi pengawal yang mentadbirkan sekalian makhluknya.
Nabi Isa Al-Masih tidak sekali-kali enggan dan angguh dari menjadi hamba bagi Allah. Demikian juga sikap malaikat yang senantiasa berdemping dengan Allah. Dan sesiapa yang enggan dan angguh daripada beribadah, menyembah dan memperhambakan diri kepada Allah, serta berlaku sombong takabur, maka Allah akan menghimpunkan mereka semua kepadanya. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah bi ni'matil iman. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Dua keratan ayat dalam Suratul Nisa, ayat 171 dan 172 dapat kita membaca serta tadabbur dan mendengar akan ayat-ayat Allah di hadapan Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mendengar, ketahui apa sahaja gerak kita, bacaan kita. Semoga Allah memberi ganjaran pahala balasan yang begitu besar, yang begitu banyak dalam bacaan kita, dengan kita serta tadabbur, memberi ganjaran pahala sama ada di dunia ini dan juga di akhirat. Sekalian kita amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ni cuba kita mai dengar pula. Kemarin Tuhan panggil semua manusia, hei manusia, la ilaha illallah. Pagi ni khusus, tak ada cara umum dak. Mari masuk habis lah manusia jenis mana sekalipun, duk negeri mana sekalipun, beragama gapo, warna gapo, bahasa gapo, masuk habis. Manusia muda, manusia tua, manusia halus, manusia besar, kaya, miskin, semua tu masuk habis. Tino jatuh dengan kata ya ayyuhan nas, itu ayat kemarin. Maka pagi ni Allah Subhanahu wa taala panggil khusus pula kepada ahlul kitab. Sebab kata ahlul kitab, kita tahulah dia adalah Yahudi dan juga Nasara. Tuhan panggil ahlul kitab sebab dua agama ni kalau Yahudi kau panggil abai lah, Nasrani adik. Ya dulu daripada Nasrani, Yahudi ni lepas mari Kristian sebab Musa kan, bawa Musa Isa. Jadi sebut kata ya ahlul kitab, kalau sebut dalam Quran maka terkenalah kepada orang Yahudi dan juga orang Nasara. Tak masuk selain daripada tu, sama ada Majusi, agama-agama daripada dululah, tak masuk. Sebab sebut kata ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab ni bermakna orang yang mempunyai kitab al-munazzalu minas sama'i ilal ardi. Itu panggil ahlul kitab tu. Kitab yang turun daripada langit, mari daripada langit kepada bumi, itu panggil ahlul kitab. Tapi kita orang Islam ni, Nabi dia tak panggil ahlul kitab, dia panggil ahlul Quran. Kepada panggilan dia tu ahli Quran kita. Alhamdulillah.
Sebab kalau sebut ahlul kitab, ya kadang-kadang dia campur juga. Umum dia kitab ni. Kitab yang buat oleh manusia. Quran pun kitab juga. Quran pun kitab. Tapi nak faham kata, kalau sebut kitab ni, ahlul kitab ni, kalau surat mari daripada langit, dia adalah Yahudi, Nasrani. Tapi ada banyak-banyak kitab yang manusia duk karya di atas dunia ni. Tapi kita orang Islam ni Tuhan sebut ahlul Quran. Alhamdulillah kita Tuhan dengan nama khuh dipanggil sebagai panggilan ya ahlul Quran. Tapi dalam Quran tak ada sebut ya ahlul Quran, tak ada sebut. Yang Tuhan sebut dalam Quran ya ayyuhallazina amanu. Tu. Orang beriman itulah orang ahlul Quran. Kita nak bahas itu. Ayat tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah kata dia nak betul lah sebagai dakwah dia, wi fahami goyak dia kepada orang Yahudi dan juga Nasrani. Kita walaupun bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, Kristian, tapi boleh memberi faedah kepada kita tentang ayat ni. Semoga kita tak terjadi seperti dengan Yahudi dan juga Kristian. Lebih bagi pegangnya dia, akidah dia, sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak betul di segi rububiyah dia tu. Ya orang Yahudi, Nasrani duk kata gitu gini terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ke? Kalau kita mengaji pada minggu barang itu, Allah dia kata Tuhan apa? Ada ayat 23 minggu barang itu. Subhanallah, subhanallah. Dia kata ke mana? Ingat tak? Ni. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Dia kata buhtanan azima. Allah, dia kata buhtan azimah, di antaranya Isa nak zina. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah perkataan dia yang dia kupu kepada Tuhan itu. Lalu itulah Tuhan nak betul di segi rububiyah dia kepada orang ahlul kitab khususnya, dan kita orang Islam semoga tidak pergi seperti mereka dan terjadi seperti mereka. Tuhan panggil ya ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu. Ya bos ini jangan melampaui batas, jangan berdoa dalam agama macam mudah-mudah. Kalau you nak kata ya ahlul kitab, panggil ahlul kitab lagi, dia tak kata orang kafir, tak panggil, dia panggil ahlul kitab. Kalau nak kata panggil orang kafir, tak ada apa dah, sebab you kafir dulu lah. Akhirnya dia tak betul. Tapi dengan cara dakwah Tuhan ni, dengan Arhamur Rahimin, semoga hamba dia dengan panggilan dia ni berasa nak kelik cari Tuhan semula. Cara uslub dakwah dia tu, panggil ahlul kitab, juruhlah ni panggil ni, panggil dengan lemah lembut, panggil, bukan dengan cara kasar dak. Jadi janganlah kamu tu melampaui batas dalam agama kamu. Jangan berdoa dalam agama kamu tu. Gapo doa sini iaitu al-ghulu fid din. Seperti gapo dia kata nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Ini masuk dalam al-ghulu. Doa Tuhan tak ada kata sekali lagu tu dalam Quran dia. Hidup kata. Dan juga Isa adalah anak Allah. Tu pun la taghlu fi dinikum juga. Jangan kamu berdoa. Mari mana aku tak ada royak kali kata Isa adalah anakku. Semua tu adalah melampaui batas panggil. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih
boleh. Ini ayat tu pesan pada Islam. Hei orang beriman, janganlah kamu tunduk dulu daripada Tuhan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup dulu tu Tuhan buat lagu ni dah mungkin doa dia panggil. Tak ada juga dalam agama kita. Sebab agama-agama adalah dari Allah. Bukan bijak pandai kita dak, otak kita dak. Bijak sama otak kita sebagai tabik tu agama ya, wahyu daripada Allah. Tu agama dipanggil ayat yang menutup pada orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tak boleh. Orang Yahudi pun supaya kat ni. La taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas di dalam agama kamu. Agama adalah siratal mustaqim, jalan betul agama. Tiba-tiba mulai kok kanan, mulai kok kiri. Al-ghulu fid din, lekok kanan, lekok kiri. Islam agama betul mulai kok kanan. Kata Tuhan ada anak lah. Allah kata Isa adalah anak Tuhan lah, Maryam adalah isteri Tuhan lah, macam-macam dia panggil. Itu melampaui batas. Dia pergi Tuhan juga, tapi hidup buh Tuhan kata anak. Subhanallah. Itu dia orang Yahudi. Dan wala taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah malaikat perkataan yang benar. Mu kena kata hak benar. Ni duk kata hak tak benar. Tuhan tak ada duk kata kali kata Tuhan ada anak. Semua tu bukan benda bukan perkataan Tuhan. Mu saja yang duk kata. Itu adalah bukan benar. Jangan kamu kata Allah kecuali al-haqq, benar sungguh. Waktu Tuhan kata lagu ni benar sungguh. Waktu dia tak kata, dia adalah tak benar. Mungkin dia kata benar lagi itu. Kata seperti dengan Isa zina, na'udzubillah, anak zina Nabi Isa. Astaghfirullah. Semua tu benar tak benar berlaku. Jangan kamu kata Isa adalah anak zina, Isa adalah anak Tuhan. Kalau orang Yahudi, orang Yahudi dia kata Isa anak zina. Itu macam-macam. Ahlul kitab belaka tu. Orang Kristian dia kata Isa anak Allah. Sebab orang Yahudi tak beriman, orang Kristian dia beriman. Beriman ke mana ya tu anak zina? Itu kata Yahudi. Semua tu jangan kamu kata ke atas Tuhan kecuali benar haqqun. Hak tu sah. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala nak royak hak benar lagu mana? Nak royak dah ni. Hak murid kata gitu gini gitu semua tu tak benar dan jangan mengata maka Tuhan nak royak hak benar. Dia kata innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Itu benar. Dan sesungguhnya Al-Masih tu Isa dia tu adalah anak Maryam. Hak ni hak benar. Innamal Masih Isa adalah ibnu Maryam. Bukan anak Tuhan dak. Kristian. Yahudi bukan anak zina dah. Subhanallah. Ini benar. Ini betul. Dan kita kena pegang lagu ni. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah wa Islam ni kena kata Isa adalah anak Maryam, bukan anak Allah dah. Allah lam yalid, Allah wa lam yulad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah kita. Alhamdulillah kita boleh mengaji Quran, faham ayat Quran. Orang tak siapa sini kau royak dakwah dia meroyak apa ya terima kita alhamdulillah ada tempat tunjai kita, tempat klik kita. Kita royak dalam ayat ni 171 dalam surah An-Nisa. Masyaallah pegangnya akidah ni. Bukan sikit nah orang duk pegang ni. Sekerak dunia ni duk pegang. Kata Isa adalah anak Allah. Kita alhamdulillah selamat daripada sekerak dunia manusia yang sesat kata Isa adalah anak Tuhan. Kita dak Isa adalah anak Maryam. Bukan guna tamada, kita bahasa tamada ayat-ayat ni.
Kerana apa? Kerana kita ada Quran. Tapi bagi orang yang tidak faham Quran, orang yang tak reti Quran, tak baca Quran, sekerak dunia kata Isa adalah anak Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Innamal Masihu Isa bin Maryam, anak Maryam, dan juga Rasulullah. Dia adalah pesuruh Allah. Dia adalah hamba Allah. Itu dia Isa, bukan anak Tuhan. Bukan Tuhan. Pak Tuhan yang pergi Isa setengah. Dia banyak pun ni. Dia banyak. Dia panggil nikaya tu. Di antaranya Katolis, Ortodok, Protestantis. Tu nikah dia tu. Katolis, Ortodok, Protestantis. Dan lain-lain lagi banyak. Sewin masuk juga nikah Sewin, nama Sewin. Semua tu panggil pegangnya Yahudi, wan Kristian dia. Astaghfirullahalazim. Macam-macam lah. Kata Isa Tuhan lah, kata Isa anak Tuhan lah. Isa adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Manusia yang Tuhan pilih, terpilih. Bukan manusia kagak duduk begitu tak. Semulia-mulia manusia, iaitu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, manusia juga. Dan Isa ni juga sebab Tuhan nak buat dia tu menjadi seorang hamba dia, pesuruh Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimah Allah, kalimahnya tu alqaha, Allah Subhanahu wa taala tiup ila Maryam, kepada perut mengandung Nabi Maryam tadi tu. Alqaha, kalimah Tuhan tu. Kalimah Tuhan tu sungguh kata kun, jadi olehmu, maka fayakun, jadilah Isa. Masuk dalam perut, iaitu Maryam. Sang kata Jibril alaihi salam alqaha ila Maryam. Mai duk tiup, Tuhan perintah pada Jibril alaihi salam, maka tiup masuk dalam perut Maryam. Jadilah Isa alaihi salam. Orang panggil suasana kejadian Tuhan seorang makhluk yang macam tamada. Boleh kata gitu. Suasana yang Tuhan buat seorang manusia ni pixel dia panggil. Tuhan kuasa kan. Kita biasa buat daripada air mandi, asal daripada tanah. Dan ni mai pada air mandi. Itu biasa. Tapi yang luar biasa di antaranya Isa. Tiup masuk dalam ibu dia kandungnya dia, maka jadilah Isa alaihi salam. Tuhan kuasa tak? Kuasa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kepada Maryam. Dan wa ruhum min, dan juga roh daripadanya, itu roh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun roh juga. Ada pelik, kita Tuhan berroh juga. Nah, Adam alaihi salam Tuhan berroh juga. Roh ni sebenarnya nyawa dah. Roh ni wah siap dah tu. Sebenarnya kereta bunyi perut masuk start duduk salah dah. Dia berjalan salah dah. Nah, roh ni dalam tubuh kita ni sekate masuk sekate. Dan satu hari tu buat sekate. 360 kata dalam badan kita tu cabut lepas so. Sebab itulah setengah riwayat kata Nabi Adam waktu hewan beruh dia tu tak ada habis lagi roh masuk dalam badan dia, nak bangun dah. Nak diri dah. Tapi tak ada diri lagi. Itu nak kata roh. Wa nufikha fihi min ruhi. Nabi roh kepada Nabi Adam. Kita pun masa berapa? 4 bulan tu Tuhan beruh masuk. 4 bulan tu Tuhan beruh masuk. Itu biasalah, masalah roh ni biasa. Tapi bezanya alqaha tu, wa kalimatuhu alqaha, mari dengan kalimah Allah kata kun, jadi olehmu, maka fayakun, jadilah oleh maka jadilah Isa dalam ila Maryam. Maka fa aminu billahi wa rasul. Ni ya khitab tu kepada puak Yahudi dan juga Nasrani lah. Kita khah lah ni. Fa aminu
Maka berimanlah kamu billah kepada Allah wa rusulih dan rasul-rasulnya. Berimanlah kepada Allah. Saya royak dah ni. Hok benar lagu ni, mu berimanlah. Hok sungguh lagu ni, tu saya royak dah ni. Dan rasul-rasul dia royak dah. Isa adalah anak Maryam. Kejadian Isa itu adalah alqaha ila Maryam wa ruhum min. Hok benar lagu ni, berimanlah fa aminu billahi wa rasulih. Orang Kristian Yahudi, intahu. Apa? Tak lagi. Fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasah. Jangan kamu duk kata Tuhan itu tiga. Allah, 1400 tahun dulu masa Pala ni dak jadilah gitu. Jangan duk kata Tuhan tiga. Wa la taqulu salasah. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga. Jangan. Tuhan tak ada tiga. Tuhan sah. Innamallahu ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Tuhan hanya sah dan esa. Qul huwallahu ahad. Ahad makna Tuhan esa. Tuhan sah. Kalau wahid Tuhan satu. Tuhan sah, esa. Pakai apa sosial? Eka. Allah pudio eka. Bahasa sosial. Intahu. Jangan kata Tuhan trigot. Jangan trigot payah dak pergi. Dan sebagai apa Tuhan tiga? Isa Tuhan lah, Isa anak Tuhan lah, dan Maryam adalah isteri Tuhan lah. Sakang Tuhan habis. Semua tu begengnya dia. Jangan. Maka Tuhan suruh intahu, hendaklah kamu buti pada dah hidup kata lagu tu. Allah, itu Tuhan kecek kita tengok, subhanallah. Oh ya, supaya kita kecek dah. Nak wi hamba dia tu pehe. Bukan kata air tinggi sangat dak. Oh ya, mudah-mudah intahu, buti pada dah homo dak kata Tuhan tiga, Isa gapo semua jangan boh habis tak ada. Buti dah. Sebab kalau membuti tu khairal lakum, menjadi kebaikan bagi kamu, baik bagi kamu. Oh, bukan kata nak bunuh neraka gapo tak royak dak. Kalau membukti kata murid kata lagu tu salah tu, semua tu adalah menjadi baik bagi kamu selalu dah. Maka dia betul, dia kata innamallahu ilahu wahid. Hanya sonyo Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Esa ya. Tuhan tak ada dua tiga. Tuhan Esa ya. Senang sungguh Tuhan ni kita pergi Esa. Senang sangat-sangat senang. Pergi Tuhan dua tiga empat kalau orang Majusi ke Allah. Tuhan api. Kalau orang pak jenis pasal ikut India, pak tu Allah Tuhan dia tu macam-macam Tuhan. Macam-macam Tuhan. Ada agama yang paling banyak di atas muka bumi negeri India lah Tuhan yang banyak sekali, naudzubillah. Tengok manusia sesat, pas itu dimain oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allahu akbar. Tengok. Hanya sanya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, ilahun wahid. Qul huwallahu ahad, Tuhan satu. Kalau wahid ni satu, kalau ahad ni Esa. Esa, bezo arak tu. Maha suci Allah subhanahu. Tuhan Maha suci, tidak ada dua tiga, tidak ada anak. Maha suci Allah. Allah Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Subhanahu an yakuna lahu walad, baginya iaitu Allah anak. Tuhan Maha suci, tidak ada anak. Ayat ni kita kena wajib ni panggil apa? Wakah lazim. Tengok molek dah dia ada min di atas ayat tu. Di atas kalimah tu ada rumi jari nak jumpa tu. Di sini dipanggil wakah lazim. Kalau kita baca Quran wajib kena bukti. Kalau kita tak bukti, ubah makna selalu dah. Ubah makna. Subhanahu an yakuna lahu walad. Bukti situ. Jangan sambung. Lahu waladun lahu ma'u punah kalau dah. Kita mesti situ lahu waladun lahu ma, bagi Tuhan ada anak, bagi Tuhan
langit bumi tak apalah. Penuh makna dah. Sebab itulah wajib kita nak wakaf. Subhanahu an yakuna lahu walad. Bukti situ. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah lah segala yang ada di langit, dan bagi Allah lah yang ada di bumi. Jumpa pula ayat ni. Nah, bagi Allah semua dia belaka di langit, dan bagi Tuhan semua ada di bumi ni. Dan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi pengawal yang mentadbirkan sekalian makhluk ni. Cukuplah bagi Allah. Nak ayat kebesaran dia ni, keagungan dia ni, dia boleh milik langit dan kat bumi. Dan dia duduk kawal, dia duduk jaga. Muduk kata Isa adalah anak Tuhan, tu mana kata orang hajat, orang ada berhajat kepada tolong menolong. Tuhan tak perlu dah, dia ada langit lagi bumi kepunyaan dia, dan dia boleh jaga benda-benda lagu. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tak cukup, sebab kita orang lemah nak kepada anak. Supaya apa? Supaya anak tu jaga kita selepas daripada tu. Tuhan ya tak perlu. Wa kafa billahi wakila. Tuhan seorang tu ya. Nah, tak ada anak lah. Tuhan adalah ahadun saja. Itulah satu ayat pada pagi ni. Satu pegangan yang begitu kejak sekali bagi kita umat Islam dan Yahudi Nasrani, supaya dapat faham yang sebenar daripada Al-Quranul Karim, apa betul daripada Allah sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Rasulullah.